Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Anda semua sihat? Diharapkan anda semua berada di dalam keadaan sihat sejahtera. Jadi pada malam ini, saya nak membacakan beberapa kisah seram kan. Okey, pada video yang lepas yang tentang kisah Shirishi tu, saya minta maaf kalau panjang sangat. Sebab kisah dia memang panjang pun. Saya dah tak pandai dah nak pendekkan macam mana. Ya. Tapi pada malam ini, saya akan cuba bawakan beberapa buah kisah seram lah untuk dendangan anda. Dendangan. Untuk tatapan anda semualah. Untuk hiburan anda semua. Jadi pada malam ini, ada mungkin dua kot. Ada dua atau tiga lah cerita yang aku cuba bawakan. Aku akan cuba cari kisah yang pendek dan ringkas saja. Dan diharapkan anda semua tak jemulah dengar channel Mr. Ora ni. Ya, saya tahu saya ni bukanlah DJ kan, yang pro kan, nak buat orang tertarik dengar. Tapi okey kan, saya rasa bersyukur sangat anda support channel saya kan. Dah 800 lebih subscriber. Sikit lagi nak capai 1000 subscriber. Jomlah ramai-ramai. Support lah. Kan. Bukannya kena bayar kan. Free je. Okey, jadi sebelum kita mulakan, kita layan. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okey, selamat kembali selepas dengar the intro. Jom kita dengar kisah kita yang pertama. Kisah kita yang pertama aku ambil daripada saya ambil daripada blog mstar.com.my. Dan kisah ini menarik sebab dia kisah tentang seorang pemancing tegar. Nak tahu kenapa? Kisah dia, seorang pemancing ni dia berhadapan dengan satu pengalaman yang ngeri yang dia takkan lupakan. Apa dia tu? Okey, tajuk kita yang pertama ni, kisah ni bertajuk Ditarik Hantu Air. Okey, baik. Macam ni cerita dia. Kisah ni dah berlaku dah 5 tahun yang dulu. Dan ianya masih teringat-ingat dan terngiang-ngiang di dalam kepala Encik Roslan. Bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar. Encik Roslan ni, dia seorang pemancing yang tegar. Dia tak kisah ada kawan ke, tak ada kawan ke, dia redah je. Tapi kejadian ni dah ubah tingkah laku dia daripada seorang pemancing tegar kepada seorang bapa yang bertanggungjawab. Maksudnya dia dah serit lah selepas terkena kejadian ni. Kejadian ni masih lagi ada dalam kepala dia disebabkan pada waktu tu dia rasa macam dia ingat pada waktu tu lah dia mungkin akan menemui ajal. Jadi kisah dia bermula macam ni. Encik Roslan ni, dia seorang pemancing. Dia ni suka mancing. Mana-mana pot lah dia sanggup pergi dah redah. Dia tak kisah berhabis duit untuk beli alat mancing. Dia tak kisah. Dia suka sangat mancing. Taksub lah sangat kan, minat mancing. Dan dia ni ada seorang kawan, nama dia Encik Jamal. Encik Jamal ni selalu duk beletek. Duk beletek lah. Dia macam marah lah kan. Kau ni asyik beli barang mancing je kan. Anak bini kau macam mana kan? Kau ni duk tinggal anak isteri kau kan, pergi jauh-jauh kan. Dia membebel macam tu lah kan. Cik Roslan ni pun dia pekakkan telinga je lah kan. Dia dah tahu dah perangai kawan dia memang macam tu.
Dan untuk pengetahuan anda, Encik Jamal ni bukan seorang yang kaki pancing. Dia tak suka. Dia anggap memancing ni adalah sesuatu hobi yang membuang masa. Tapi bagi saya tak kot, itu adalah hobi kan. Tapi janganlah sampai melampaui batas ya. Okey. Cerita bermula bila Encik Roslan ni dia nak pergi mancing. Seorang diri, dia nak pergi mancing. Dia dapat tahu ada port yang baik punya kan, banyak ikan kan. Dia nak pergi. Dia pun packing-packing lah barang kan. Packing-packing barang nak mancing apa semua kan. Sambil dibebel oleh kawan dia, Cik Jamal ni, jangan pergi, tempat tu bahaya. Tapi Cik Roslan ni dia tetap tak indah nasihat kawan dia, Cik Jamal ni. Waktu tu dia maklum lah, dia tengah menggila sangat kan. Orang kata apa, dia tengah menggila sangat lah nak mancing tu. Bersambung balik. Lepas dia kena duk bebel dengan Cik Jamal ni, kawan dia ni tak minat mancing. Jadi dia pun teruskanlah dengan hobi dia. Dia pun pergilah tempat tu. Dia pun setting lah tempat mancingan. Dia letak kotak mancing apa semualah kan, ikat-ikat umpan apa semua. Dan dia pun baling lah mancing tu dalam air. Plup. Dia tengah duk asyik duk mancing tu kan. Dia seorang-seorang ni. Dia tengah seorang-seorang ni mancing ni, bayangkan. Dan secara tiba-tiba ada kawan dia muncul di belakang. Nak tahu siapa dia? Encik Jamal. Yang Cik Roslan ni pula terkejut. Dia ingat, dia rasa macam pelik. Sebab kawan dia ni jenis tak minat mancing. Tapi macam mana boleh sampai dekat tempat dia mancing tu? Dia terkejut ke? Tapi kalau ikut kata daripada dalam statement M-Star ni, memang mengikut cerita Cik Roslan ni, memanglah makhluk tu dia betul-betul menyerupai kawan dia. Tapi yang pelik dia, baju basah. Baju dia macam lusuh, macam baju koyak rabak lah kan. Baju macam orang yang dah lama tu, macam baju gelandangan. Baju lusuh macam tu lah. Dia macam pelik. Dan tiba-tiba dia boleh minta tolong nak pergi dekat bubuk ikan yang dia pasang. Lagilah pelik hamba Allah ni, Cik Roslan ni. Sebab kawan dia tak minat mancing. Yang tu satu. Tapi yang sekarang ni dia tiba-tiba datang minta tolong teman pergi tengok bubuk ikan dekat sungai belah sana. Dia macam pelik lah. Tapi waktu tu dia malah nak fikir benda-benda yang hantu-hantu ni lah. Dia tak sangka lah. Dia pun ikut je lah Cik Jamal ni, yang alam misteri ni. Dia pun ikut. Dia ikut lah Cik Jamal ni berjalan jauh dalam hutan, nak pergi ke kononnya lah tempat yang ada bubuk ikan yang dia pasang tu lah. Bila dia sampai dekat sungai tu, okey, bila kaki dia dah cecah dalam air sungai tu nak pergi dekat bubuk tu, tiba-tiba Encik Roslan tenggelam dalam sungai tu. Macam kaku kaki dia, nak berenang dah tak lepas dah. Dia jadi keras kaki dia. Dia waktu tu dia rasa macam macam lemah. Dan kelibat Encik Jamal yang alam sebelah tu hilang. Bubuk ikan tak ada. Waktu tu kan, dalam kepala Cik Roslan ni waktu tu, dia ingat macam-macam lah. Dia teringat lah pesanan kawan-kawan dia kan, Jangan terlalu mancing. Waktu tu dia rasa macam menyesal lah, sebab dia tak dengar cakap kawan dia kan. Waktu tu dia rasa macam lemah. Dia hanyut. Dia lemah dan dia hanyut. Tapi nasib baik, dia orang kata apa, panjang umur lah. Kebetulan pada waktu tu ada seorang pemancing juga, motor dia rosak. Dia duduk kat situ. Dan dia nampak dia nampak lah Cik Roslan ni hanyut. Dan pemancing itulah yang selamatkan Cik Jamal ni. Dan bila pemancing dah selamatkan Cik Jamal, dia pun tersedar. Sedar lah, orang dah buat CPR apa semua kan. Dia tercungak-cungak macam tu. Dan terus dia dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut.
Dan waktu dekat hospital tu, waktu dia lemah tu kan, waktu dia mula lemah tu kan, waktu tu lah dia dah mula menyesal dan insaf. Dan takkan pergi mancing seorang diri. Dan selepas daripada kejadian tu lah, okay, mungkin bagi anda tak seram lah. Okay, bagi saya pun, saya baca macam tak seram kan. Tapi kalau kita cuba selami kan apa yang berlaku kepada Cik apa ni, Cik Roslan, boleh tanya pula. Boleh lupa pula. Cik Roslan ni kan, seriously saya cakap, kalau saya lah ada dekat tempat Cik Roslan, saya sendiri pun insaf dan takkan pergi mancing seorang-seorang lagi. Okay, itulah dia kisah kita yang pertama tentang kisah Cik Roslan. Seram walaupun tak, bagi kita tak seram sebab tak dengar pendapatkan Pontianak ke apa kan. Tapi kan, seriously, benda tu menyamar jadi orang yang rapat dengan kita. Macam dalam kes Cik Roslan ni lah, benda tu menyamar jadi kawan dia, Cik Jamal. Dan tiba-tiba dia minta tolong nak pergi cek bubuk ikan. Bila dah sampai dekat destinasi, lain pula jadi. Itulah orang kata apa, kalau nyawa umur masih panjang kan. Okay, itulah kisah kita yang pertama. Jom kita tengok kisah yang kita teruskan dengan kisah yang kedua. Okay, kisah kedua ini pula masih lagi diambil daripada mstar.com.my dan tajuk dia adalah Belaan. Okay, siapa yang duduk rumah sewa kan, mesti akan selalu jumpa juga kan. Ada juga kan siapa yang duduk menyewa rumah dengan member-member ni kan. Dalam ramai-ramai tu kan, mesti ada hak seorang dua hak jenis malas nak basuh pinggan, betul tak? Kan, yang suka tinggal sisa kotor-kotor di dalam sinki. Dan kadang-kadang ada juga yang jenis buang sampah tapi tak kena. Maksudnya macam dia buang sampah tapi sampah tu mungkin tumpah, ataupun dia sampah tu dah penuh, dia tak pergi ikat, betul tak? Mesti ada juga yang jenis kawan macam ni kan. Jadi pencerita ni kan, orang yang tulis cerita ni dekat Mstar ni, dia terkejut bila tengok dapur rumah sewa dia dah macam tongkang pecah. Jadi dia ni nak pergi mandi, langsung tak jadi. Langkah dia nak pergi bilik air tu langsung terhenti. Jadi dia ni pun pergi dekat sinki nak cubalah bersihkan dapur yang berselerak tu, nak cuci balik lah benda hak tu macam tongkang pecah tadi tu. Mula dia nak mandi, lepas dia dah tengok dapur berselerak, dia nak cuci lah kan, takkan nak biar kotor, betul tak? Sebab dapur tu berselerak dengan sisa makanan dengan sampah plastik. Plastik cekedih tu lah kan, berselerak. Langsung tak jadi nak mandi kan. Kemas dapur dulu. Tapi biasalah kan, bila dah ada tumpang rumah orang ni, mestilah rasa nak meringankan kerja tuan rumah tu. Ditambahkan pula rumah sewa tu adalah milik kawan kepada tunang dia. Jadi disebabkan rasa tanggungjawab tu lah, sebab kita dah sewa rumah orang kan, takkan nak buat tak elok kan. Jadi itulah yang dirasa oleh penulis ni lah, orang yang berkongsi cerita ni lah. Dia rasa macam terpanggil, dia rasa macam bertanggungjawab lah di atas sampah tersebut kan. Takkan kita nak biar rumah orang tu berselerak kan, sebab kita sewa je kan. Jadi penulis pula, jadi pencerita ni kita buat nama Aisyah lah. Aisyah. Jadi Aisyah ni pun dia tumpang dia tumpang bermalam dekat rumah Alia, kawan tunang dia ni. Sebab esok dia nak pergi interview dekat sebuah syarikat engineering. Jadi bila dia sampai, dia tengok Alia dengan beberapa orang kawan dia tengah makan malam. Dan dia orang pun turut jemput dia makan sekali. Tetapi si Aisyah ni terpaksalah reject, tolak sebab dia dah makan. Dia pun pergilah ke bilik yang ditunjukkan oleh Alia tu. Jadi waktu dia nak pergi dekat bilik dia tu, waktu dia tengah ikut belakang si Alia ni nak pergi tunjuk kat bilik dia, ada seorang perempuan yang dia nampak. Umur dia sama dengan dia, sebaya dengan dia lah, sedang baring menghadap dinding.
Jadi si Aisyah ni, bila dia dah nampak ada orang baring, maksudnya dah ada orang lah dalam bilik tu. Jadi dia pun terus minta maaf sebab dia ingat bilik yang dia nak tumpang tu, nak duduk tu kosong, rupanya ada orang. Jadi perempuan tersebut terus berkata, tak apa, Alia dah cerita dah cerita awak nak datang tumpang tidur sini. Tapi waktu dia cakap tu, wanita terbabit tu lah, dia langsung tak tengok ke arah orang yang bercerita ni. Orang yang bercerita tu lah si Aisyah ni lah. Tak pandang langsung si Aisyah ni, orang yang bercerita tu, orang yang cakap apa, tak apalah, dah tahu dah awak nak Alia dah tahu dah awak nak datang tumpang tidur kat sini. Jadi dia pun rasa macam kehadiran ini takut apa orang kata apa, mengganggu lah privasi. Jadi Aisyah dia ceritalah nak tidur kat ruang tamu sajalah. Dia tak nak orang kata apa bercampur bilik lah. Mungkin dia takut orang tak selesa kan. Tapi perempuan yang tadi tu, yang tunjuk bilik dekat dia tu, tunjuk bilik dekat Aisyah tu, dia kata tak apa. Dia kata bilik dia luas. Bilik dan katil dia luas kalau Aisyah nak tidur bersama. Maksudnya dia kata tak payahlah tidur kat ruang tamu kan. Katil ni masih luas dan besar. Boleh tumpang lah bilik tu. Dia cakap lembut sambil paling berpandang ke arah si Aisyah. Jadi Aisyah ni hanya senyum je dan ambil kain tuala dan terus pergi mandi. Sebab memang dah tu rutin harian si Aisyah ni kan, mandi sebelum tidur, bersihkan badan sebelum tidur. Jadi bila keluar daripada bilik, saya dah tengok, saya pula dah. Jadi bila keluar daripada bilik, Aisyah ni tengok kawan-kawan Alia dah ada dalam bilik sendiri dah. Maksudnya semua dah nak masuk ready nak tidur dah lah kan. Jadi si Aisyah ni pergi ke dapur. Bila dia sampai dekat dapur, bila dia tengok dapur tu, ya Allah, berselerak kan. Terus dia rasa macam terganggu lah dengan kekotoran, dengan berselerak tu lah. Ui, bukan kotor sikit, penuh sinki, penuh dengan pinggan mangkuk yang tak bercuci. Dibiar macam tu kan. Sisa-sisa dengan tulang-tulang pun masih ada. Jadi biasalah bila adat dah menumpang ni, bila dah tengok berselerak tu, kemas-kemas lah. Orang kata apa, common sense lah kan. Bila kita dah nampak rumah yang kita tumpang tu, yang kita sewa tu kotor, tolonglah bersihkan kan. Apa salahnya kan. Jadi si Aisyah ni pun dia masukkan plastik-plastik yang bertabur-tabur tadi tu. Yang dia mau buang dalam sinki tu, plastik pun buang dalam sinki no? Bukan dia buang dalam sampah, buang dalam sinki. Ajaib Jadi dia pun buang lah. Dan sisa-sisa makanan tu dihimpun dalam satu beg plastik. Dan tiba-tiba Alia muncul daripada belakang Aisyah ni. Dia kata tak payah. Aisyah, terkejut si Aisyah ni Aisyah, awak tak payahlah kemas-kemas ni. Tak payah. Awak tak payah cuci. Dia cakap macam tu. Perempuan yang tegur si Aisyah ni, dia kata tak payah buat, nanti si Nora akan buat. Si Nora? Jadi barulah tahu rupanya perempuan yang dia nampak tidur menghadap dinding tu, kan mengereng ke arah dinding kan. Perempuan tu namanya Nora. Sebenarnya Nora ni kerja dia cleaner tu, yang dia suruh si Aisyah ni jangan cuci dapur tu. Sebab si Nora ni kerja cleaner. Jadi memang padan lah. Nora ni dia kerja cleaner dekat sebuah kilang. Jadi dia juga diupah untuk kemas-kemas rumah, supaya dapat OT lah. Overtime. Duit lebih lah korang kata kan. Mula-mula kerja cleaner dekat kilang, lepas tu bila balik rumah, kemas-kemas rumah pula dapat lagi kan. Itulah dia. Bila dia dah dengar kata tu, jadi dia pun okey lah kan. Sebab dah ada orang nak tolong, tak apalah kan. Dia pun terus pergi mandi. Lepas dia mandi, si Aisyah ni nak tidur. Bila nak tarik selimut nak tidur, si Nora yang tidur mengereng dekat dinding tadi tu, dia cerita kan,
yang dia nak pergi ke dapur untuk mengemas. Jadi si Aisyah ni tanya, nak bantuan tak? Nak bantuan tak? Nak cuci tu? Nak pakai orang tak? Kan? Tapi si Nora ni, dia tolak. Dia kata tak apalah, tak apalah, biar Kak Nora nak cuci sendiri. Kan? Okay, si Aisyah ni pun masuk bilik tidur. Dia tidur. Tepat pukul 3 pagi, si Aisyah terjaga. Dan bila dia tengok katil tepi dia tu, si Nora tu tak balik lagi. Jadi tekak dia pun dah rasa haus. Jadi si Aisyah dibangun nak ambil air dekat dapur. Tapi waktu tu dia tak buka lampu lagi lah, kan? Waktu dia tengah berjalan nak pergi minum air, tiba-tiba dia dengar orang kunyah tulang. Kruk 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 kruk. Dan bukan sekadar bunyi mengunyah yang dia dengar, si Aisyah dia dengar. Si Aisyah ni dengar ada bunyi orang telan makanan yang rakus. Jadi si Aisyah ni dia beranikan diri dia nak pergi dekat bunyi tersebut, nak make sure lah apa yang dia dengar. Takut dia salah dengar, takut mungkin dengar tikus ke apa kan. Dia nak pergi dengar lah. Waktu dia pergi dekat tong sampah tu, dekat dapur yang dia nak pergi minum air tu, terkejut si Aisyah ni. Dia petik lampu, petik. Dia nampak si Nora tengah duk ratah sisa-sisa tulang. Dan dia jilat bekas-bekas makanan yang Aisyah dah buang dalam tong sampah. Terperanjat. Okey, Aisyah kata lagi, yang lebih menakutkan, lidah si Nora yang tengah meratah sampah tadi tu panjang. Kelihatan tengah duk menyapu ke semua sisa-sisa pinggan sampai licin. Tu dia kau. Jadi si Aisyah ni bila dia dah tengok itu bukan Nora yang sebenarnya kan, lain macam kan. Lidah panjang, mana ada manusia lidah panjang, lain macam dah tu. Aisyah ni jadi kaku dan takut. Dan dia berlari terus masuk bilik dan berkelubung dengan selimut. Dan bila di tengah berselubung tu, tiba-tiba Nora balik ke bilik. Dan si Nora ni cakap dekat Aisyah, Aisyah, nanti bila kau dah dapat kerja tetap, kau jangan duduk sini tau. Tapi tak apa, jangan takut Aisyah, saya takkan ganggu awak selagi awak tak ganggu belaan saya mencari makan. Bila dengar kata-kata daripada si Nora ni, okey, daripada ayat si Nora ni kan, ada berbau ugutan sikit, betul tak? Dia kata lepas dapat kerja jangan menetap dekat sini. Maksudnya dia tak nak rahsia dia tahu. Bila dah dengar ayat macam tu, dah tentulah menggigil si Aisyah ni kan. Pagi esok tu terus si Aisyah ni packing barang keluar daripada rumah sewa berkenaan. Siapa nak duduk bai kan? Member ada membela, tolong cuci kan. Menurut Aisyah lagi, selepas dia pergi interview, dah habis, dia terus balik ke Pahang. Dan dia rasa bersyukur sebab dia tak dapat bekerja dekat kilang engineering tersebut. Dan si Aisyah ni ada berpesan supaya sinki janganlah ditinggalkan kotor dengan sisa makanan sebelum penghuni rumah masuk tidur. Maknanya kita kena cuci lah kan, tu sampah ikat baik-baik kan. Ustaz pun ada pesan juga kan, jaga kebersihan kan. Ikatlah elok-elok plastik sampah tu letak dalam tu sampah dia.
Dan pastikan sampah dibuang keluar rumah. Dan pinggan mangkuk dicuci dengan sempurna. Disebabkan jin suka menjilat sisa makanan. Itulah dia kisah tentang ada housemate yang membela. Dia dah lah kerja cleaner. Dia guna juga belaan dia untuk cuci sampah kat dapur tu ya. Seram. Kalau anda lah berada dalam tempat Aisyah ni kan, apa anda buat? Kan? Anda nak minum air. Dapur masih gelap. Anda berjalan kan. Bila sampai dekat dapur, tiba-tiba anda buka lampu. Ketek. Tengok rakan sebilik anda tengah jilat sampah. Lidah panjang. Nak tegur tak? Kalau saya tak tegur dah, lari. Okey, tanpa membuang masa, jom kita terus kisah yang ketiga. Dan okey, kisah ketiga pula. Kisah ketiga ni pula masih sama, sumber dia diambil daripada mstar.com.my. Dan ini adalah kisah tentang seorang gadis. Seorang gadis yang mendakwa beliau dan keluarga beliau dah menjadi mangsa gangguan misteri waktu menginap di sebuah homestay di Perak. Nak tahu cerita selanjutnya? Jom kita dengarkan. Okey, menurut gadis tersebut yang diberi nama Fatin Amira. Okey, dia cerita dia orang tinggal dekat sebuah homestay. Dan homestay tu pula berupa rumah 2 tingkat. Waktu tu dia orang sewa homestay tu sebab dia orang pergi majlis perkahwinan saudara dia. Fatin Amira ni punya saudara lah kahwin. Jadi dia orang menggunakan rumah tersebut, homestay yang berhantu tersebut, untuk menginap. Okey, homestay tu pula nak describe kepada anda semua, dia duduk kat tepi jalan je. Dan rumah tu pula ada ruang yang luas dan disifatkan cukup selesa untuk letak 2 keluarga. Maknanya kira rumah besar lah kan. Dah boleh muat 2 keluarga dalam tu. Okay, Fatin Amira ni dengan family dia daripada KL nak pergi ke Perak, nak pergi kenduri kahwin salah seorang daripada saudara Fatin ni lah. Dan pada hari itulah keluarga dia sampai dekat Perak belah petang. Dan dia orang terus makan-makan dengan keluarga pakcik dia yang dah tempah satu homestay untuk dia orang duduk. Kan homestay tadi tu kan besar, boleh duduk 2 keluarga. Jadi dia orang tontong kongsi bayar. Jadi maksudnya ada 2 keluarga lah yang akan duduk dekat homestay tersebut, rumah besar tersebut. Family si Fatin ni dengan pakcik dia. Jadi lepas dia orang makan-makan kan, dalam waktu senja macam tu kan, kami pun bergerak ke situ. Bila sampai, boleh dikatakan homestay tersebut memang betul-betul tepi jalan. Jadi kalau kereta lalu tu kira boleh dengar lah kereta lalu kan, biung-biang. Maksudnya rumah tu memang betul-betul tepi jalan. Jadi Fatin ni dengan keluarga dia tertarik dengan homestay tu sebab apa? Besar dan jimat, boleh letak 2 keluarga. Jadi tak payah nak asing-asing, betul tak? Boleh gerak sekali. Jadi tanpa membuang masa, Fatin dengan family dia, dengan family pakcik dia terus masuk ke rumah homestay tersebut nak letak beg. Okey, Fatin Amira ni dia kata seni banner rumah tersebut berbentuk tradisional, sangat cantik. Tangga dia cantik kan. Dan beliau dengan saudara dia sempat pergi ke bahagian luar rumah nak ambil gambar waktu maghrib. Punya cantiknya rumah tu dan juga view dia, pemandangan dia. Jadi waktu dia tengah seronok bergambar dengan saudara dia Fatin Amira ni lah, tiba-tiba dia terperasan ada satu rumah usang duduk tepi rumah homestay tu. Tepi rumah homestay tu ada rumah usang kan. Nasib baik pada waktu tu masih cerah walaupun dah senja. Tapi si Fatin ni dia tak fikirlah yang bukan-bukan kan. Adalah dalam beberapa minit tu, lepas dia orang dah ambil gambar apa semua, kami pun decide lah, kami pula dah, dia orang ni lah, si Fatin ni decide lah nak masuk ke rumah balik sebab dah senja kan. Tapi
Sebelum masuk, si Fatin ni sempat lagi jeling dekat arah rumah usang yang dekat tepi homestay yang dia duduk tu. Rumah usang tu nak describe, memang sunyi. Time ni lah ada benda yang terlintas dekat kepala si Fatin ni. Ada orang duduk ke tak? Kan? Itulah adalah perkara yang terlintas dalam fikiran si Fatin ni. Nak kata rumah tinggal, nampak macam elok. Rumah tu memang nampak usang, tapi nak kata rumah ada orang, tak pernah nampak pun seorang manusia pun keluar masuk ke rumah tersebut. Dan tak ada tanda-tanda kehadiran manusia dalam rumah tersebut. Jadi si Fatin ni terus menyembang dengan diri dia sendiri, bermonolog lah. Dan dia terus je ikut saudara dia masuk dalam rumah. Dia pun malah nak fikir panjang lah. Okay, menurut Fatin Amira ni lagi, everything change. Everything change. Segalanya berubah bila malam menjelma. Bila malam menjelma, waktu nak tidur ni, si Fatin Amira ni, dia masih gagal nak tidur, nak lelapkan mata. Disebabkan pintu bilik dia dekat tingkat atas homestay tu beberapa kali terbuka dengan sendiri. Cekik. Oh, bunyi cekik. Amira dan saudara dia tadi bersama dengan adik perempuan duduk dekat bilik tingkat atas. Bilik tingkat atas ni pula betul-betul bertetangan dengan bilik air. Jadi bolehlah nak faham, bolehlah dikatakan kan, naik-naik tangga memang terus nampak bilik belah kiri, bilik si Fatin ni lah belah kiri. Dan saudara si Fatin ni keluar daripada bilik kejap. Dia nak bergayut dekat telefon dengan member. Jadi dia tinggalkan si Fatin ni dengan adik dia dalam bilik. Nak describe perabot dalam bilik tidur, katil dia besar. Asalnya 2 katil bujang, tetapi rapatkan. Okey, faham. Sebab nak tidur sekali kan, kita rapatkan dia jadi besar lah kan, katil bujang tadi tu kan. Adik saya tidur tengah. Adik saya pula dah. Adik Fatin ni tidur dekat tengah. Dan si Fatin ni pula tidur betul-betul hujung tepi tingkap. Okey, waktu dah pukul 12 lebih tengah malam, 12 tengah malam lah. Adik si Fatin ni bangun. Adik si Fatin ni dah tidur, maaf. Dan tiba-tiba si Fatin ni terjaga daripada lena dia. Si Fatin ni pula lepas dia dah bangun, dia tengok kiri dan kanan. Memang saudara dia dah balik ke bilik. Tapi apa yang buat dia terkejut, bila pintu bilik si Fatin ni dibuka seluas-luasnya. Masa tu si Fatin Amira ni dah rasa meremang. Sebab dekat luar tu memang cuma ada ruang tamu dan sangat sunyi. Risau lah pintu bilik terbuka luas kan. Ditambah pula gelap dekat luar. Takut dia aucak kerang terkojol atas tilam lah. Okey, sebelum saudara dia keluar bercakap telefon, si Fatin ni dah pesan suruh tutup dan kunci pintu bilik bila dah balik ke bilik. Tetapi disebabkan tak nak overthinking lah kepada fikiran yang bukan-bukan, jadi saya pula si Fatin ni pun, dia masih lagi berhusnuzon. Sebab dia ingat mungkin saudara dia terlupa agaknya. Jadi si Fatin ni dia beranikan diri juga nak tutup pintu. Lepas dia tutup pintu, kedebum, bila dia nak naik balik ni, nak panjat balik naik katil, tiba-tiba pintu yang dia tutup tadi tu terbuka balik. Oi, seramnya. Jadi saya lagi. Jadi si Fatin ni buat selamba lagi, pergi tutup balik kan. Mata pula dah kuyup. Saya ingat lagi, memang saya tutup Fatin ni dia betul-betul ingat, dia memang dah tutup pintu tu rapat.
Tapi saya tak kunci. Tak saya lagi. Tapi si Fatin ni dia tak kunci lah pintu tu. Dia tutup rapat gedung. Tapi dia tak kunci sebab dia takut mak dia nak kejut bangun subuh nanti. Jadi si Fatin tu pun balik lah dekat bilik dia lagi. Si Fatin tu pun balik ke katil dia dan tidur. Waktu dia tengah tidur, sekali lagi si Fatin ni terjaga. Dan bila dia terjaga, Fatin sempat tengok jam telefon. Bila dia tengok jam telefon, pukul 2 pagi lebih. Pintu yang dia tutup tadi tu terbuka balik. Weh, meremang bulu roma si Fatin ni. Dia pelik, siapa yang buka pintu ni? Tadi dia tutup rapat. Jadi lepas dia dah duk mikir atas katil tu kan, Fatin ni dia bangun juga sekali lagi nak tutup. Sebelum dia balik ke katil nak tidur dengan adik dan saudara dia. Dan tak lama lepas tu, bila dia dah tutup gedung, bila dia nak balik ke katil semula, dia dengar bunyi tombol dia buka. Kuduh. Bukan setakat bunyi, plus ada bayang-bayang sedang berjalan dalam rumah tersebut. Bila Fatin dia dah balik ke katil, dia nak cuba tidur. Tapi kan, hati si Fatin dia rasa tak senang. Dia rasa betul-betul tak selesa pada waktu tu. Jadi dia pun paksalah tidur. Paksa kan. Dia memang terlelap. Dan sekali lagi dia terjaga. Kali ni memang betul-betul si Fatin ni meremang habis. Sebab dia dengar pintu bilik dia dibuka. Kuduh. Ada orang nak cuba buka pintu bilik dia daripada luar, tapi tak dapat. Macam dikunci. Tapi yang paling seram, pintu tu tiba-tiba buka sendiri. Cekik. Bila pintu dia terbuka sikit, tiba-tiba si Fatin ni nampak bayang-bayang belah atas menghadap bumbung. Gaya dia macam ada orang tengah kehulu kehilir luar bilik dia. Waktu ni tu dia jadi cuak dan takut dan kaku. Jantung dia berdebar-debar. Duk-dap. Jadi si Fatin ni dah tak tahan dengan gangguan tu. Jadi si Fatin ni dia kumpulkan kekuatan dia. Dia bertindak berani. Dia turun dekat bawah kan, turun bawah kan. Dia nak kejutkan mak bapak dia. Lepas bercerita apa yang berlaku A sampai Z tadi tu kan, ada orang cuba nak buka pintu, dia nampak bayang dan sebagainya. Ayah dia baru buka cerita. Rupanya ayah si Fatin ni juga nampak satu kelibat. Tapi kelibat seorang nenek. Tapi ayah dia nampak time petang waktu dia orang mula-mula sampai dekat homestay tu. Lepas je subuh, dua buah keluarga tadi, keluarga Fatin dengan pakcik dia, lepas sembahyang subuh apa semua kan, semua rupanya diganggu dengan entiti yang sama. Baik, ni ada satu lagi kisah misteri yang turut diceritakan. Okey, adik kepada Fatin Amira ni, adik ni, kisah adik Fatin ni. Okey, adik Fatin ni dia bercerita lagi. Dia peluk kakak dia lepas azan subuh. Ingat tak tadi, si Fatin ni dah turun ke bawah sebelum sembahyang subuh, sebelum azan subuh tadi. Jadi si adik ni, siapa yang dia peluk tu? Jadi semua satu keluarga bila dengar dakwaan adik si Fatin ni dia peluk kakak dia, padahal kakak dia dah turun ke bawah. Jadi siapa yang dia peluk tu? Jadi diorang satu keluarga terkejut. Dan diorang tanya, siapa yang dia peluk? Bila dia dengar perkataan tu, adik siap peluk kakak lagi dekat waktu subuh, semua orang meremang bulu roma. Sedang sampaikan mak ayah si Fatin ni pun terkejut. Dan dia orang mula lah duk menyakat, siapa yang hang peluk tu? Siapa yang hang peluk tu? Wih, adik Fatin ni pun muka dah cuak dah, sian, pelas takut. Tapi kan adik Fatin ni cerita lagi, waktu dia peluk entiti tu yang menyerupai kakak dia ni, dia ceritalah
entiti tu, badan dia sejuk dan lembut sangat. Dan dia cerita lagi, entiti tu pakai selimut warna hijau. Tapi si Fatin ni cakap dia tak pakai selimut warna hijau. Memang tak ada pun dalam bilik tu. Baik, ini adalah kisah daripada Fatin Amira. Dan dia pun pernah berkongsi pengalaman seram beliau dekat Facebook Kelab Cerita Hantu Malaysia. Okey, itulah dia kisah yang aku dapat kongsikan pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar. Minta maaf kalau tak seram. Tapi bagi saya kisah ni menarik. Sebab tu saya pilih. Jadi terima kasih kepada anda yang dah dengar, kan? Yang dah dengar, like, share dan subscribe. Dan kepada yang masih belum, silalah like, share dan subscribe. Dan jom kita ramai-ramai naikkan subscriber channel Mystic Horror kepada 1k subscriber, 1000 subscriber. Dan itu sajalah kisah yang aku dapat kongsikan pada malam ini. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.